datuk-datuk, nenek-nenek, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik semua, salam sejahtera, salam reformasi kepada semua. Menjelang pilihan raya umum yang ke-13 ni, Pakatan Rakyat kita telah bersedia, kita telah lama bersedia untuk menjadi kerajaan persekutuan di Putrajaya. Betul ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Kita sudah lama bersedia dari tahun yang lepas. Dari tahun lepas bulan 3 sampai bulan 6, bulan November, bulan Disember kita tunggu. Rakyat jelata tak sabar-sabar nak adakan pilihan raya umum. Tapi siapa yang takut? Siapa yang gelisah? Najib Tun Razak. Sampai hari ini, sampai sudah 5 tahun, kita punya parlimen belum bubar lagi. Ini tunjukkan, ini buktikan bahawa Najib Razak, Perdana Menteri sekarang kita ni, telah gelisah. Sebab apa gelisah? Sebab dia bandingkan prestasi kerajaan Barisan Nasional dan prestasi kerajaan Pakatan Rakyat. Kita hanya 5 tahun memerintah di kerajaan negeri, di Pulau Pinang, di Selangor, di Kedah, di Kelantan, dan dulu 11 bulan di Perak. Kita telah tunjukkan satu prestasi yang sangat bagus. Sangat bagus bahawa sampai Ketua Audit Negara juga memuji prestasi kerajaan negeri Pakatan Rakyat. Tidak memuji kerajaan Barisan Nasional yang sudah memerintah 50 tahun. Ini sebab sampai hari ini parlimen belum dibubarkan lagi. Dan kalau dulu Barisan Nasional, UMNO, MCA, MIC boleh kata, jangan pilih Pakatan Rakyat, jangan bagi pembangkang satu peluang, sebab mereka tak ada pengalaman untuk memerintah. Tapi kita tadi, Ketua Audit Negara sudah tunjukkan prestasi kerajaan Pakatan Rakyat bagus. Dan kita telah di Selangor, apa yang telah kita buat? Kalau dulu di UMNO, di bawah Ketoyo, wang reserve dia tak pernah melebihi 400 juta. Tapi sekarang Selangor di Pakatan Rakyat, wang reserve kita telah melebihi 2.6 bilion. Ini satu kejayaan bukan Pakatan Rakyat sahaja, tapi keberanian rakyat. Sebab rakyat telah berani untuk buat satu pilihan. Satu pilihan untuk masa depan anak cucu cicit kita. Mereka telah memberi mandat kepada Pakatan Rakyat pada tahun 2018 yang lepas. Maka dalam 5 tahun ini kita telah tunjukkan, kalau kita jadi kerajaan, kita boleh bagi duit kepada rakyat. Ini konsep merakyatkan ekonomi rakyat. Ini merakyatkan ekonomi Selangor. Konsep kita yang kita pakai di negeri Selangor. Kita punya skim, kita panggil Mesra Rakyat. Kita adakan skim-skim yang boleh bantu warga emas, boleh bantu bayi yang baru lahir di negeri Selangor, boleh bantu orang muda. Ini Pakatan Rakyat. Tapi Barisan Nasional, apa yang mereka fikir? Mereka buat BRIN. Tadi YB Nga sudah cakap, ini BRIN, beri rasuah satu Malaysia. Ini dia bagi, bukan jadi kerajaan bagi. Bila election, bila pilihan raya sudah dekat, dia bagi BRIN, beri rasuah satu Malaysia. Tapi tak apa, tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia bagi duit, kita ambil, sebab itu duit rakyat. Kalau dia datang ke Perak Hulu untuk bagi beras, tuan-tuan dan puan-puan ambil, masak nasi makan. Boleh jemput Iling datang makan juga, pakcik. Kalau dia bagi kain, makcik buatkan baju kurung yang cantik, kasih satu pada Iling juga. Ini semua duit rakyat. So itu yang saya nak tegaskan, masa ubah sudah sampai. Kalau kita kasih peluang kepada Pakatan Rakyat, kita hanya minta 5 tahun, bukan 50 tahun. Ini masa ubah sampai. Sebab apa? Saya nak cerita sikit saja. Di antarabangsa, di seluruh dunia, orang sekarang mengejar 5C. 5C itu apa? Saya cakap English sikit. 5C ada career, pekerjaan. Car, kereta. Ada cash, money, duit. Ada credit card. Dan ada kondominium.
Ini satu dunia yang mengejar, harap boleh dapat 5C. Tapi di Malaysia, kita juga ada 5C. Saya nak cerita apa 5C special yang ada di Malaysia. Kita juga ada kondominium dan cow. Kondominium dan cow. Cow tu lembu. Ini di Malaysia, kondominium dengan cow sangat special, sangat khas. Sebab apa? Satu dunia tahu cow, lembu di Malaysia boleh duduk dalam kondominium. Ini yang berlaku di Malaysia. Di bawah siapa? Di bawah Kerajaan Barisan Nasional. Ini 2C. Satu cow, satu kondominium. Dan C yang ketiga apa? C yang ketiga C4. Tak ada orang tahu C4 itu apa. Tapi sebab Malaysia, satu dunia tahu itu C4 apa. Ada seorang wanita, nama dia Atantuya. Dia dari Mongolia. Dia datang ke Malaysia. Dia mati di Malaysia, dibom dengan C4. Tapi dia pernah datang ke Malaysia, mati di Malaysia. Rekod tak ada. Rekod masuk ke negara kita hilang. Dan sampai hari ini kita tak tahu siapa yang bunuhkan dia. Dan tadi Datuk Sri Anwar pun ada kata, ini kes Skopin ini kita telah bawa. Mahkamah Malaysia tidak berani untuk menuntut keadilan bagi wanita Mongolia Atantuya yang mati di Malaysia. Tapi Mahkamah Perancis sekarang tengah adakan prosiding. Dan Peguam Perancis sudah kata mereka tak ada cara lain, mesti menggaitkan kes Skopin ini dengan pembunuhan Atantuya. Ini C4. C4 Malaysia, satu dunia tahu ini C. C yang ketiga. C yang keempat, apa itu C? Cincin. Cincin di Malaysia pun sangat special. Special apa? Satu cincin 240 juta telah sampai ke Malaysia dan telah pulang ke New York. Bila kita tanya kenapa, tapi baru-baru ini kita sudah ada satu kenyataan yang baru yang lagi dahsyat. Kenyataan yang baru itu berkenaan dengan cincin itu. Datuk Sri Rosmah telah keluarkan satu buku biografi dia baru-baru ini saja. Minggu yang lepas Rosmah telah keluarkan satu buku. Seronok baca buku itu. Di buku itu Rosmah kata cincin itu bukan dia punya. Cincin itu pernah sampai ke rumah dia sebab seorang nama dia Maria, kawan dia, memang customer untuk syarikat tersebut. So cincin itu sampai ke rumah Rosmah, lepas tu sudah balik ke New York. Dia buat kenyataan di dalam buku dia. Tapi kita nak tanya, kalau cincin itu bukan diorder oleh Rosmah, kenapa mesti sampai ke rumah dia? Dia kata dia nak menjawab fitnah. Tapi kita nampak jelas, dia ingat rakyat di Malaysia bodoh kan? Ini C yang keempat. Last sekali, C yang kelima. Apa C yang kelima? Lagi melucukan, cicak. Ini cicak juga dalam buku Rosmah boleh dapat. Sebab apa? Sebab dia kata orang fitnah dia bunuh Atantuya. Dia cakap tak ada. Macam mana saya boleh bunuh orang? Sedangkan satu cicak kalau jatuh di depan saya pun lompat lari. Ini betul, catat dalam buku Rosmah. Kakak-kakak, ibu-ibu semua boleh baca buku itu. So itu sebab 5C ni yang sangat special dan khas di Malaysia telah membuatkan satu dunia ketawakan Malaysia. Itu sebab kita rasa masa ubah sudah sampai. Malam ini saya tak ada masa yang panjang untuk ceramah lama, tapi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan semua sudah bersedia untuk membuat satu perubahan yang besar. Dan saya sebagai anak muda yang dalam pasukan Pakatan Rakyat, saya biasa pergi ceramah. Sekarang tak boleh cakap umur 28 tahun. Minggu yang lepas saya cakap saya umur 28 tahun. Tapi ada pakcik kata, kan 2 tahun yang lepas Iling cakap 28 tahun. Tahun ini sepatutnya 30 tahun. Dan mereka sudah tahu. Tapi ada orang tanya, orang muda sama ada boleh jadi seorang pemimpin. Dan saya teringat masa 5 tahun yang lepas, Nurul Izzah juga kawan saya. Masa dia bertanding, orang tanya dia,
You are too young to be a leader. You sangat muda untuk jadi seorang pemimpin. Tapi apa jawab Nurul Izzah pada masa itu? Walaupun saya muda, tapi mesti ingat, tuan-tuan dan puan-puan, saya muda daripada corruption, daripada rasuah. Ini sebab di Pakatan Rakyat kita ada banyak orang muda yang kita muda daripada rasuah, dan kita bersedia bersama dengan pasukan Pakatan Rakyat untuk melawan UMNO Barisan Nasional demi rakyat. Dan tahun ini memang umur saya sudah 30 tahun. Esok hari ulang tahun saya yang ke-30. Ada 1 jam lagi. Dan harapan hari ulang tahun saya pada tahun ini tidak lain, tidak bukan, ialah Malaysia boleh mengadakan satu kerajaan persekutuan di bawah Pakatan Rakyat. Boleh ke tidak, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau boleh, saya tidak payah untuk cerita panjang. Dan marilah kita bagi sokongan yang cukup padu, cukup hebat kepada Najib Razak jadi Ketua Pembangkang di Malaysia. Sekian, terima kasih. Reformasi! 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 Sekian, terima kasih.